saya Muhammad Fadlan Aidil bin Zulkifli, nombor matrik 10 DPM 23F1012. Nama saya pula Muhammad Iqbal Rizal bin Nordin. Nombor matrik saya ialah 10 DPM 23F1046. Salam sejahtera, nama saya Lun Muhammad Zaki bin Muhammad Sabri. Nombor matrik saya ialah 10 DPM 23F1014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Zulhaidi Mikael bin Zulfitri. Nombor matrik saya 10 DPM 23F1040. Selamat petang. Nama saya Kishore dari kelas DPM 3A. Nombor matrik saya 10 DPM 23F1074. Rasuah merupakan isu yang amat serius yang berlaku di dalam negara kita. Rasuah boleh menyebabkan ekonomi negara kita terjejas dan akan menyebabkan keselamatan sosial di negara kita terganggu. Penyebab rasuah berlaku apabila seseorang, sekumpulan individu ataupun organisasi menggunakan pangkat ataupun kuasa mereka untuk menyelewengi dana ataupun wang yang mereka perolehi. Amalan ini bukan sahaja boleh menjejaskan ekonomi masyarakat kita, malahan juga ia juga dapat melemahkan sistem pentadbiran di negara kita. Okey, seterusnya tajuk rasuah iaitu peningkatan integriti bagi mengelakkan negara tertimbus dalam lumpur kemiskinan, menegaskan bahawa pentingnya integriti dalam kalangan pemimpin untuk mengatasi masalah ini. Rasuah menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan kemiskinan. Dengan memperkukuh integriti dan undang-undang negara dapat membendung rasuah dan memastikan kesejahteraan rakyat. Okey, seterusnya mari kita saksikan video yang berkenaan dengan topik ini. Peningkatan peruntukan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilihat pembakar semangat untuk kepada warga Suruhanjaya itu untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada negara. Sambil berterima kasih atas pertambahan itu, Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata ini menunjukkan iltizam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam agenda membanteras rasuah di negara ini. Tegasnya, SPRM akan berusaha keras membasmi rasuah di negara ini serta meningkatkan integriti dalam kalangan penjawat awam selain memacu kejayaan dalam pembangunan dan meningkatkan ekonomi. SPRM juga akan membantu memperbaiki tata kelola dalam perkhidmatan awam bagi membantu mengurangkan rasuah dan ketirisan. Terdahulu Anwar yang juga Menteri Kewangan dalam Pembentangan Belanjawan 2025 mengumumkan peruntukan SPRM ditingkatkan kepada RM360 juta pada tahun 2025 ketimbang RM338 juta tahun lalu. Okey, anda sudah lihat kan video tersebut. Video tersebut menunjukkan sidang media yang dilakukan oleh Ketua Pesuruhjaya Tinggi SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki yang menekankan bahawa komitmen SPRM untuk membanteras rasuah serta mempertingkatkan integriti dalam sektor awam di Malaysia. Azam Baki menyatakan bahawa langkah-langkah yang proaktif dan kerjasama antara agensi akan diperluaskan untuk memerangi gejala rasuah secara lebih berkesan dan lebih efektif. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang punca ataupun faktor yang menyebabkan isu rasuah itu berlaku. Yang pertama, kita tengok dari aspek tekanan ekonomi. Di sesetengah kes, masalah ekonomi seperti kadar gaji yang rendah dan kos sara hidup yang tinggi menyebabkan seseorang itu mudah tergoda dalam isu rasuah. Okey, contohnya dalam keadaan ekonomi ataupun krisis ekonomi yang sukar. Contohnya pada tahun 2008, negara satu dunia dilanda dengan masalah krisis ekonomi yang amat tinggi. Jadi pegawai awam di negara-negara yang terjejas terlibat dalam isu rasuah ini untuk memenuhi keperluan kewangan peribadi mereka. Seterusnya, faktor ataupun punca yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Penguatkuasaan undang-undang yang tidak konsisten ataupun yang tidak berterusan menyebabkan pelaku
merasa jenayah yang mereka lakukan menyebabkan mereka tidak akan dihukum dan tidak disabitkan hukuman. Kes ini menyebabkan situasi yang tidak adil dan menyebabkan isu rasuah akan terus berleluasa di negara Malaysia. Contohnya di Malaysia, kes 1MDB di Malaysia yang menggemparkan seluruh dunia. Walaupun mereka yang terlibat telah disabitkan hukuman, tetapi individu yang terlibat berjaya melarikan diri dari tindakan undang-undang. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesan apabila berlakunya peningkatan integriti bagi mengelakkan negara tertimbus di dalam lumpur kemiskinan. Yang pertama, dapat memaksimumkan penggunaan sumber negara. Dengan integriti yang tinggi, sumber kewangan dan aset negara dapat digunakan dengan cekap untuk pembangunan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan juga penjagaan kesihatan. Ini juga sekaligus dapat membantu negara menyediakan kemudahan asas dan dapat mengurangkan jurang kemiskinan di dalam negara kita. Kesan yang kedua ialah dapat menjana pertumbuhan ekonomi yang kukuh. Negara yang bebas rasuah mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan pelaburan domestik dan juga asing. Pelabur akan lebih yakin untuk melabur di dalam negara yang mempunyai sistem pentadbiran yang bersih dan tulus. Ini juga dapat menyediakan banyak peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar kemiskinan dalam kalangan rakyat kita. Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor menahan reman seorang penjawat awam yang disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM18,000 sebagai balasan membantu pelantikan syarikat untuk mendapatkan beberapa perolehan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Penyiaran Negara. Menurut sumber, suspek iaitu seorang lelaki berusia sekitar 40-an ditahan kira-kira jam 3 petang pada Jumaat ketika hadir bagi memberi keterangan di Pejabat SPRM Selangor. Susulan penahanan, suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Shah Alam dan perintah reman selama 3 hari bermula 2 hingga 4 November yang dikeluarkan oleh Magistrate Amira Mastura Khamis. Suspek dipercayai melakukan perbuatan itu pada tahun 2023 dan menerima rasuah bernilai kira-kira RM18,000 melalui kemasukan wang ke akaun bank miliknya. Siasatan awal turut mendapati suspek menerima rasuah sebagai balasan untuk mendapatkan perolehan perkhidmatan seperti sewaan lori, percetakan bahan promosi, sewaan LED, penyediaan makanan dan minuman yang melibatkan penganjuran program pada tahun 2023. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Dato' Alia Salim ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Jadi dari video yang baru saja kita lihat, pihak SPRM Selangor telah menangkap penjawat awam yang berusia sekitar 40-an pada jam 3 petang Jumaat ketika hadir memberikan keterangan di Pejabat SPRM Selangor. Penjawat awam tersebut disyaki meminta dan menerima rasuah berjumlah RM18,000 sebagai balasan untuk mendapatkan perolehan perkhidmatan seperti sewaan lori, pencetakan bahan promosi, sewaan LED, penyediaan makanan dan minuman yang melibatkan pengancuran program. Jadi kesimpulan berdasarkan video tersebut ialah masyarakat perlu sentiasa diingatkan supaya tidak terjebak dengan amalan rasuah. Pemberi dan penerima rasuah wajar dihukum dengan hukuman yang setimpal sebagai pengajaran kepada orang ramai. Ini bagi memastikan yang amalan rasuah ini dapat terus dibendung dan meningkatkan integriti di dalam negara. Selamat petang bang. Okey, selamat petang. Boleh tahu tak nama abang? Nama saya Simon Senaf Lawanan. Dan saya interview abang boleh tak bang? boleh. So saya nak tanya bagaimana cara yang lebih baik untuk mencegah rasuah dalam organisasi bang? Pada pendapat saya, kalau nak mencegah rasuah ni, maybe boleh mengetatkan undang-undang macam tu lah. Kalau ketatkan undang-undang ni boleh mencegah daripada dan boleh mengelakkan daripada mendapat atau menerima rasuah lah. Lagi ada apa-apa langkah untuk mengelakkan yang rasuah ni ke bang? Maybe untuk
rasuah ni boleh naikkan ke denda ataupun maybe dipenjarakan lebih daripada 3 tahun ke 4 tahun ke macam tu lah, sebab disebabkan boleh mengelakkan dan boleh menghindari lah daripada rasuah ni. Okey bang. Soalan lagi. Mengapakah orang atau organisasi terlibat dalam rasuah walaupun mereka tahu yang ini risikonya? Disebabkan ni kebanyakannya orang menerima atau beri rasuah ni sebab dia pernah tengok lebih keuntungan lah daripada dia macam nak lebih cepat kaya. Kalau nak satu benda tu nak jadi tu, dia pun nak beri rasuah lah. Okay, terima kasih untuk bagi kerjasama dekat kami bang. Thank you. Okay, sama-sama. Selamat petang bang. Selamat petang juga. Boleh saya kenal abang punya nama? Nama saya Arif Abqari. Okay, so sekarang ni kami nak interview abang sikit boleh? Nak tanya soalan sikit tentang rasuah. Boleh. Okay. Soalan satu So mengapakah orang atau organisasi terlibat dalam rasuahnya walaupun tahu yang itu risikonya? Okey, sekadar yang saya tahu lah, orang atau organisasi mungkin terlibat dalam rasuah sebab keuntungan segera yang mereka dapat seperti wang atau kelebihan dalam persaingan, tekanan untuk mencapai hasil cepat atau kekurangan pengawasan lah. Juga boleh mendorong mereka untuk mengambil risiko. Okay. Seterusnya nak tanya, bagaimana rasuah menjejaskan keadilan dan keberkesanan dalam perniagaan dan kerajaan? Okey, sekadar yang saya tahu juga, rasuah ni dia menjejaskan keadilan kerana keputusan dibuat berdasarkan kepentingan peribadi, bukan merit. Ini mengurangkan kepercayaan awam dan keberkesanan kerana sumber dan peluang tidak digunakan untuk mereka yang layak atau untuk kebaikan masyarakat lah. Okey, terima kasih. Lagi soalan lain, soalan last . So bagaimana cara yang lebih baik untuk mencegah rasuah dalam organisasi? Okey, dari segi yang kita lihat kat Malaysia ni, kita boleh menggunakan cara yang lebih baik, termasuk meningkatkan pemantauan, melaksanakan dasar yang ketat dan juga memastikan hukuman yang berat bagi mereka yang bersalah. Latihan etika dan kesedaran juga memberi kesan negatif. Rasuah juga penting untuk mencegahnya dalam organisasi. Okay, terima kasih untuk bagi time kerjasama dengan kami bang. Thank you. Selamat petang bang. Selamat petang. Pegang mic dulu. Boleh saya kenal nama abang? Boleh. Nama abang? Muhammad Zaini. Okay, saya panggil abang Zaini ya. Abang, sekarang ni kami nak interview abang. So tentang rasuah lah. So boleh abang share kita maklumat tentang rasuah? Okay, boleh. So soalan satu abang. So mengapakah orang atau organisasi terlibat dalam rasuah walaupun tahu yang itu risiko? Pendapat saya, orang yang terlibat rasuah ni mungkin dia sebab dia tengok duit yang dia akan dapat tu duit banyak. So dia akan menjadi tidak boleh mengelak untuk menerima duit tersebut sebab dia iman dia mungkin rendah. So dia akan ambil duit tu. So seterusnya, bagaimana rasuah menjejas keadilan dan keberkesanan dalam perniagaan dan kerajaan bang? Rasuah ni bila dalam sebuah perniagaan dan berlakunya rasuah ni, dia akan menjejaskan perniagaan tersebut dengan cara contoh kita nak beli barang mentah. So kita akan pilih mencari yang pembekal yang boleh membekal bahan mentah ni. So akan ada pembekal yang akan memberi sogokan. So peniaga tersebut akan mengambil yang bagi sogokan tersebut dan dia dapat menjejaskan integriti dalam perniagaan tersebut. Okay, soalan last bang. So bagaimana cara yang lebih baik untuk mencegah rasuah dalam organisasi? Pendapat saya, cara mencegah ni dari diri setiap individu tersebut.
jika sikap individu tersebut ingin menginginkan duit, so kita tak dapat nak halang lah, sebab tu ke atas individu dia. So semua bermula dari atas diri sendiri. Terima kasih untuk share maklumat. Thank you bang. Okay, kau. Okay, so ni kesimpulan saya berdasarkan semua jawapan yang diterima. Kesimpulannya, walaupun rasuah mungkin kelihatan menarik bagi individu atau organisasi yang mencari keuntungan cepat, kesannya terhadap keadilan dan keberkesanan adalah sangat negatif, menyebabkan kehilangan kepercayaan dan pembaziran sumber. Mencegah rasuah dengan berkesan memerlukan dasar yang kukuh, pemantauan yang konsisten dan budaya yang menghargai integriti. Dengan langkah-langkah dan kesedaran yang betul, organisasi boleh mewujudkan persekitaran di mana keputusan dibuat berdasarkan merit dan untuk kebaikan bersama, yang akhirnya memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhannya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.